Secara keseluruhannya, pengajaran dan pembelajaran saya pada hari ini berjalan dengan lancar, dimulakan dengan seinduksi dan diakhiri dengan menuntut perancangan yang baik, mengikut urutan perkembangan pengajaran mencapai objektif sebanyak 95%. Alatan bantu mengajar yang saya sediakan ialah lembaran kerja, kad suku kata, kad perkataan, kad bergambar dan juga slide PowerPoint. Seinduksi dan tayangan slide animasi dan juga slide buku teks adalah membuka minda murid untuk mempelajari pembelajaran pada hari ini. Perkembangan pengajaran dimulakan dengan slide PowerPoint untuk menghasilkan pemikiran kritis dan kritis. Teknik pembelajaran menggunakan hyperlink dalam slide PowerPoint merupakan aplikasi multimedia secara interaktif yang boleh membantu pelajar memahami dengan lebih berkesan. Di sini saya menggunakan slide hyperlink supaya murid dapat respon dengan serta-merta apabila mereka dapat menjawab dan juga mengeja perkataan dengan betul ataupun salah. Saya berpuas hati dengan pencapaian murid melalui hyperlink yang dipaparkan tadi. Seterusnya, murid melakukan aktiviti menulis. Di sini saya menyediakan lembaran kerja di mana murid-murid akan menuliskan jawapan yang betul di dalam petak-petak pada lembaran kerja tersebut. Dari situ saya dapat mengetahui sama ada objektif tercapai ataupun tidak. Di sini sekali lagi saya berpuas hati di mana murid-murid dapat menulis jawapan yang betul berdasarkan lembaran kerja yang telah saya sediakan. Seterusnya, saya masuk kepada segmen didik hibur. Didik hibur adalah bermain sambil belajar. Bagi saya, bermain sambil belajar adalah salah satu aktiviti yang sangat menyeronokkan bagi murid. Di sini saya menyediakan 3 permainan didik hibur, iaitu mari memancing, mencantumkan kad suku kata dan juga kembalikan ke rumah saya. Sebelum murid-murid melakukan aktiviti permainan tersebut, saya telah membagikan mereka kepada kumpulan. Setiap kumpulan akan diketuai oleh ketua kumpulan masing-masing. Ketua kumpulan akan mengagihkan tugas kepada rakan-rakan tersebut. Misalnya, permainan mari memancing. 5 orang murid akan memancing perkataan yang telah dilekatkan pada badan ikan. Apabila ikan tersebut berjaya dipancing, murid-murid dalam kumpulan tersebut akan membaca perkataannya lalu memadankan perkataan tersebut dengan gambar. Dan permainan yang kedua pula ialah mencantumkan kad suku kata. Murid-murid akan mencantumkan 2 suku kata perkataan untuk menghasilkan 1 perkataan bermakna. Setiap murid akan membaca perkataan yang telah mereka cantumkan, lalu ketua kumpulan akan mencatatkan perkataan yang telah mereka cantumkan tadi. Dan permainan ketiga ialah kembalikan ke rumah saya. Saya telah menyediakan sekeping kad besar. Pada kad tersebut telah ada beberapa petak kad perkataan untuk dipadankan dengan perkataan dan gambar. Murid-murid akan mengambil gambar rumah yang berkenaan untuk ditampal pada petak-petak kecil yang terdapat kad besar. Di sini murid-murid akan bertukar-tukar stesen apabila permainan tersebut tamat. Baik, secara keseluruhannya saya berpuas hati dengan permainan murid-murid dalam permainan didik hibur ini. Mereka telah menguasai permainan tersebut dengan jayanya dan amat teruja untuk melakukan permainan tersebut. Di sini membuktikan didik hibur adalah bermain sambil belajar yang sangat berkesan untuk murid menguasai setiap kemahiran yang ingin kita ajarkan kepada mereka. Saya telah menerapkan nilai-nilai murni di sepanjang pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid bekerjasama, tolong-menolong dan sentiasa prihatin dengan rakan-rakan. Seterusnya saya akhiri pengajaran pada hari ini dengan rumusan, iaitu murid-murid membacakan semula perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari tadi, dan mereka juga diminta menyanyikan lagu keluarga yang menggunakan irama bapa pulang. Lagu tersebut saya masukkan perkataan-perkataan yang telah mereka pelajari tadi dan diakhiri dengan pemberian coklat sebagai ganjaran kepada mereka kerana mereka sangat bekerja
bekerjasama dan menguasai semua kemahiran yang saya berikan kepada mereka. Terdapat beberapa kelemahan yang saya lihat dalam pengajaran saya tadi. Kelemahan yang pertama ialah bagi saya tidak mempelbagaikan intonasi suara, terutama semasa memberi soalan teka-teki kepada murid. Sepatutnya saya juga menggunakan mimik muka supaya teka-teki itu nampak lebih seronok dan lebih menarik kepada murid. Teka-teki ini adalah bertujuan untuk murid berfikir secara kreatif dan kritis. Okay. Saya dapati juga murid kurang berbincang dalam kumpulan mereka kerana masing-masing teruja untuk menjawab soalan-soalan dan memadankan serta melakukan aktiviti yang diarahkan oleh guru. Sepatutnya mereka berbincang dalam kumpulan untuk merangsang pemikiran secara kognitif dan afektif. Guru juga kurang menguasai aspek sistem bahasa dan kemahiran bahasa. Itu juga bagi saya kawalan kelas agak lemah, di mana suasana kelas menjadi bising. Mungkin kerana murid-murid terlalu seronok untuk mendapatkan ganjaran berupa coklat yang telah saya sediakan sekiranya mereka berjaya menjawab soalan-soalan yang saya berikan. Baik, terdapat beberapa penambahbaikan yang saya dapati dalam pengajaran saya tadi. Pertama, guru hendaklah prihatin terhadap perkembangan dan keperluan semasa belajar. Tunjukkan sikap penyayang dan prihatin terhadap pelajar. Berikan mereka hadiah berupa pujian ataupun kata-kata perangsang untuk mereka lebih tekun belajar. Selain itu, galakkan kawan-kawan memberi tepukan sekiranya murid-murid tersebut memberi jawapan yang betul. Sekiranya salah pula, guru hendaklah memberi bimbingan kepada mereka untuk mendapatkan jawapan yang sebenarnya. Selain itu, guru hendaklah menanamkan sikap keyakinan diri dan berani di kalangan pelajar. Banyakkan interaksi dua hala di antara guru dan pelajar. Guru pula hendaklah lebih mahir mengendalikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran sekiranya menggunakan komputer. Selain itu, masukkan unsur muzik semasa murid-murid melakukan aktiviti supaya pengajaran dan pembelajaran pada hari itu tidak membosankan. Selain itu, guru perlu memantau pelajar membuat aktiviti sambil memberi bimbingan kepada mereka. Di sepanjang pengajaran, guru hendaklah melakukan penilaian berterusan bertujuan untuk membantu guru memikirkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan. Baik, itu saja penambahbaikan yang dapat saya perhatikan.